pergi balik ya. Pada hari ni apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar pasal tangent. Okey, saya share balik window saya. Okey, objektif kita yang pertama tadi menerangkan konsep ketangenan. Dan objektif seterusnya menentukan titik tangent serta melukis garisan bertangent kepada bulatan dan melukis bulatan bertangent kepada bulatan. Okey, apa yang awak faham tentang tangent? Siapa boleh jawab? Apa yang awak faham tentang tangent? Kalau tak ada siapa volunteer, cikgu nak panggil nama. Apa yang awak faham tentang tangent? Nasrul. Nasrul ada Nasrul? Nasrul ada? Ada. Okey, Nasrul, apa dia tangent Nasrul? Tangent adalah satu garis lurus atau bulatan yang bersentuhan dengan bulatan atau lekuk pada satu titik. Okey, betul. Jadi tangent adalah satu garisan, dia akan menyentuh dengan sama ada bulatan ya. Satu garisan menyentuh dengan bulatan, dia pada satu titik, itu kita namakan dia tangent lah. Garisan tersebut bertangent dengan bulatan. Tapi dia boleh juga jadi bulatan bertangent dengan bulatan, satu bulatan lain, ataupun satu bulatan bertangent dengan dua bulatan yang lain. Okey, nanti kita tengok macam mana nak cari ya. Jadi tangent maksud dia, okey, apabila satu garisan lurus bersentuh dengan lengkuk ataupun bulatan. Garis itu dikenali sebagai garis tangent. Okey, ia menunjukkan kalau macam ni ini menunjukkan ni garis tangent dan dia akan bersentuh dengan ini, ada tak pula telefon ni. Okey, dia bersentuh di titik P ni ya. Dia bersentuh kat titik P dan ada ini adalah pusat, kat sini adalah pusat. Dia daripada pusat ke titik P dia mestilah serenjang dengan garis tangent ataupun serenjang dalam bahasa orang putihnya perpendicular, 90 darjah perpendicular 90 darjah dengan titik tangent. Ini namanya garis normal. Garis normal dia serenjang dengan garis tangent. Okey. Dan juga tangent ni pula boleh jadi juga tangent dua bulatan yang menyentuh di sebelah luar. Okey. Kita ada dua bulatan dia menyentuh ini sebelah luar. Kita namakan kat sini titik tangent. Dan dia punya bulatan kalau dia titik tangent dekat sini, dia punya pusat dengan pusat mestilah disambungkan. Okey, barulah kita namakan dia titik tangent. Kalau dia tak sambung dengan pusat tu, itu bukan titik tangent Kalau nak dapatkan titik tangent, kita kena sambungkan pusat ke pusat dan kita tahu titik tangent dekat situ. Begitu juga kalau dua bulatan dia bertangent secara dalam. Ini secara luar, secara dalam. Dan dia boleh jadi juga satu bulatan bertangent dengan dua bulatan yang lain. Nanti kita tengok Okey, ada persoalan tentang ini konsep tangent? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, nanti kita terus pergi kepada kita nak menentukan titik tangent. Okey, saya stop yang ni. Okey. Okey, sekarang ni saya akan mutekan saya punya yang ni. Saya akan buka yang satu lagi Okey. Dengar tak? Dengar Cikgu, dengar. Tak jelas suara Cikgu. Dengar. Tak? Dengar kan? Dengar. Okey, kalau dengar tak. Sekarang ni awak pinkan saya punya yang dekat saya punya ni Awak pinkan kat sini supaya kita tengok. Okey, awak semua buka muka surat 33 nombor 1. Kita nak buat muka surat 33 nombor 1. Iaitu bina satu garisan yang bertangent kepada bulatan pada titik P. Okey Bina satu garisan yang bertangent kepada titik P Okey, jadi bagaimana kita nak bina dia? Kita tahu bahawa kita kena lukis garis normal. Garis normal tu adalah garis apa? Pensel okey. Daripada O kita sambungkan ke? Hello? Sekejap, saya kepada P, Cikgu.
Suara. Okey. Dengar kan? Awak kena bagi respon lah sebab saya Cikgu. okey, saya mutekan saya punya yang komputer, kat komputer saya cuma pakai yang ni je. Okey, so sekarang ni sambungkan. OP. Awak buat sama-sama dengan cikgu Buat sama-sama dengan cikgu, kertas awak ada. Semua ada kertas kan? Ada. Okey, awak ni buat satu garis normal line. Macam mana kita nak dapatkan ini bertangent? Jadi kita panjangkan sikit normal line ni. Daripada O pergi ke P, kita panjangkan sikit. Okey, kita kena buat satu garisan yang 90 darjah. Dengan garisan OP ni. Okey, nak buat dia macam mana? Okey, letakkan dekat P. Tandakan di kiri. Dan tandakan di kanan. Okey, tandakan di kiri, tandakan di kanan. Okey, lepas itu buka besar sikit. Ataupun lebih kurang sama je. Saya rasa buka besar sikit lah. Besar sikit. Okay, tandakan di satu sebelah kiri ni awak tandakan, sebelah kanan awak letakkan, tandakan. Sebelah kiri buka yang sama, awak tandakan juga. Okey, tengok tak kena tu. Okey, so yang titik ni awak sambungkan dengan ni. So awak dapatlah satu garis tangent. Semua dapat tak? Dapat. Dapat, okay, good. Okay. Sekarang ni, kita pergi yang kedua. Okay. Kita pergi yang kedua ya. Saya tarik dia. Okay. Ini nombor 2. Nampak nombor 2. Saya naikkan ke atas sikit. Supaya dia nampak lebih luas lagi ya. Okay. So sekarang ni, saya nak lukis, nak bina satu garisan dari titik Q. Ini titik Q kat sini. Titik Q. Okey. Dia bertangent dengan bulatan ini. Okey. Manakala pusat bagi bulatan ni dekat titik O. Okey, ini titik O. Bagaimana kita nak cari titik tangent dia? Di titik tangent ni kat sini kan. Kita nak lukis satu garisan yang bertangent. Maksudnya daripada Q ni, satu garisan tu bertangent dekat sini. Macam mana nak buat? Main ambil ni tarik macam tu je ke? Boleh ke? Tak boleh kan? Jadi kita kena cari titik tangent dia. Okey, nak cari titik tangent untuk ini. Okey, sambungkan daripada O pergi ke Q. Sambungkan O pergi ke Q. Betul lah O ke Q. Lepas tu bahagi 2 garisan tersebut. Sebab saya nak dapatkan pusat. Cikgu. Ya? Garis normal tak perlu buat lagi Sebab garis normal tak dapat lagi. Kalau kita tahu titik tangent baru kita boleh lukis garis normal. Sekarang ni kita nak cari titik tangent. Boleh ya? Okey. Boleh. So, daripada pusat ni, kita daripada titik O kita buat lebih kurang ni sikit lah ya. Kita tandakan di atas, tandakan di bawah. Letak dekat buka yang sama, letakkan dekat Q. Tandakan di atas, tandakan di bawah. Okay, ini kita nak dapatkan titik pusat, nak buat satu separuh bulatan yang berjejari OQ. Okay, berpusatkan, kita dapatkan pusat dia sekejap dulu Awak kena buat dua-dua baru dapat macam ni. Jangan buat sebelah aja. Okey, berpusatkan di sini, buat separuh bulatan. Ni cara nak cari titik tangent. Ya, tengok. Kena ke tak? Okey Kalau awak buat betul-betul, dia akan dapat betul-betul. Kalau tak, tak betul lah dia. Okey macam ni Okey, buat separuh bulatan. Nampak tak dia bersilang kat sini kan? Okey, ini merupakan titik tangent dia. So, jadi daripada ni, sambungkan ke situ. Okey So, yang ni daripada sini ke sini adalah titik normal line dia. Ini garis normal line. Okey. Tapi saya tak nak cari normal line. Saya nak cari titik tangent. Okey.
Jadi kalau awak buat sebelah sana pula, separuh bulatan yang awak buat sebelah sana pula, awak akan dapat satu lagi kat sini. Sebelah sini kan? Okey. Macam ni lah kalau ni kalau nak bertanjung sebelah atas. Okey. Nampak tak kalau awak tengok benda ni, kalau saya terbalikkan lah macam ni kan bentuk dia. Ini nampak macam bentuk apa? Kun. Kon Awak panggil kon Kun. Ya, Kun. Saya Macam panggil dia penguin macam titisan kan. Titisan air kan. Air drop air kat sini macam ni kan. Bentuk air kan drop. Seperti tu kan. Tapi yang ni saya panggil dia, untuk konsep ni saya panggil, konsep yang pertama ni saya panggil dia one drop. Saya namakan untuk senang nanti kalau saya nak tanya awak template kan, kita bagi template, kita nak lukis semula tangent ni. Okey, ni gunakan konsep apa? Konsep one drop. Okey, itu boleh dapat tak? Dapat? Pada masa yang sama macam penguin pun ada. Apa dia? Macam penguin pun ada. Tangent dia? Dah, Dapat dia nak kat macam sini? penguin sikit. Ini kat sini Dapat. dapat tangent dia, titik tangent dia Nampak je, nampak. Boleh teruskan ni. Okey. Ah. Okey, terus Pada masa yang sama rupa dia macam penguin sikit. Seterusnya kita tengok yang ni pula. Sekejap Dapat tak yang ini? Macam tak masuk sangat. Saya nak ke atas sikit. Okey, masuk kan? Okey. Kita nak bina satu garisan yang bertangent kepada dua bulatan secara luar. Jadi kita nak bina satu garisan sini, nak cari titik tangent kat sini dengan satu titik tangent kat sini supaya kita dapat satu garisan. Okey? Macam mana nak cari dia? Okey, dia punya step pertama kita sambungkan B dengan A. Sambungkan B dengan A. Kejap lagi saya minta awak buatlah pula nombor 4. Ada siapa yang boleh tunjukkan cara? Awak semua ada buku tak? Boleh. Ada. Ada buku? Okey, kalau ada buku nanti awak bolehlah tunjuk cara dia Safwan siapa nampak Safwan je rajin buka, yang lain tu tak buka suara. Okey, nanti awak tunjuk cara bagaimana nak melukis dia. Okey, right. Sekarang ni cikgu dengar dulu, cikgu tunjuk dulu cara dia macam mana nak lukis satu garisan yang bertangent kepada dua bulatan secara luar. Okey, sambungkan di antara A dengan B. Okey, A dengan B. Lepas tu bagi dua lah kan. Biasa. Kita ke atas sikit, tak nampak. Tak dengar sangat lah Safwan. Kertas tu ke atas sikit. Kertas tu nak ke atas sikit. Okey, ni boleh. Sikit lagi. Saya Cikgu dah okey dah tu, cikgu. Okey dah cikgu Okey pening kepala saya. Dah okey dah. Dah nampak Okey. jelas. Nampak bulat kan? Okey. Apa ni kepala sebab saya tengok dalam komputer saya okey je. Okey, right. So, buka besar, lebih besar daripada separuh, tandakan di atas, tandakan di bawah. Bukaan yang sama, letakkan kat B pula, tandakan di atas, tandakan di bawah. Lepas tu dapatkanlah titik pusat dia dulu. Okey, pusat dekat sini. Lepas itu cucuk dekat pusat, buka balik ke B ataupun ke A. Saya buat ke atas separuh bulatan tu. Okay, saya buat ke atas separuh bulatan tu. Okay, right. Buat ke atas macam tu. Lepas itu, okay. Sekarang ni, bukan kat sini tau dia punya titik tangent. Bukan macam tadi tu. Kalau tadi ya. Kalau untuk one drop tu ya, kita dapat ini dengan sini. Ini bukan. Kita tahu kita kena dapat satu lagi titik, satu lagi bulatan. Kalau untuk melukis satu garisan tangent dengan dua bulatan secara luar, kita kena tolak jejari 40 tolak dengan 25. Jadi berapa 40 tolak 25? 15. 15. Okey, kita ambil 15. Ambil panjang 15.
Okey. Ambil panjang 15, letak dekat bulatan titik pusat yang besar tu, bulatan besar. Pusat bulatan besar Ni 15 kan? Okey. Lepas tu awak nampak dia kena dengan separuh bulatan tu. Daripada titik pusat tu pergi ke yang bersilang tadi tu. Lengkuk 15 tersilang dengan separuh bulatan. Okey. So dapatlah satu titik tangent kat sini. Okey. Dah dapat satu titik tangent kat situ, gunakan 2 set square. Macam ni kan? Berapa kali lah Cikgu Fendi ajar kan? Nak gunakan 2 set square. Letakkan macam tu. Set square awak. Okey. Tarik, bawa sampai kena ke B. Pusat B Okey. So dapat nada titik tangentnya. Cikgu. Cikgu. Yep. Yang Ya. tadi 15 tu cikgu, macam mana cikgu? 15 Apa? je cikgu. Okey. macam mana Sebab 40 tolak dengan 25. Okey. Lepas tu buka 15, letak dekat pusat yang besar. Pusat besar A kan? Tapi 15 tandakan- panjang ni cikgu. Yang tu 15 mm kau kena tukar cm. Yang tu 15 1.5 cm. Bang, 15 mm. Sorry cikgu lupa nak cakap. Sebab ini semua guna mm 40 mm, 25 mm. Jadi ini adalah 15 mm. Ataupun 1.5 cm. Okey letakkan, kenakan dekat separuh bulatan ni. Pap, kena kat situ. Daripada pusat, sambungkan ke garisan yang separuh bulatan. Pap, kena dapat dekat lilitan bulatan besar. Awak ambil set square. Letakkan dia macam tu. Lepas tu, selarikan dia. Selarikan dia. Zas, dapat. Boleh? Okey, dah dapat titik tangent satu lagi. So, ini titik tangent satu, ini titik tangent yang kedua ni. Sambungkan titik tangent tersebut, hitamkan dia. Yang ni kita nak cari. Ini yang kita cari Hitamkan garisan tangent tersebut. Okay, dapat? Kalau nak buat di bawah dia pula sama juga. Separuh bulatan tadi, bawah and then 15 milimeter tu. Tarik, so akan dapatlah pula nanti dia punya ni. Okay, dapat juga. Okay, saya buat kat atas saja. Kalau nak buat bawah boleh juga. Kita tak apa, kita buat. Cuba. Sebab kat bawah juga. Nak buat dua-dua garisan tak masalah. Soalan nak satu ni cikgu yang boleh kan? Soalan Satu dia nak boleh. satu Sebab kan? selalunya awak kena tengok pada soalan. Selalunya soalan ni satu je. Tapi tak apa saja je saya nak buat dua-dua macam ni. Okey. Letakkan kat sini. Kalau di bahagian bawah ada kan? Okey, so tarik daripada sini. Ni dapat satu titik tangent. Sebelah selarikan. Dapat nada titik tangent. So sambungkan dia. Okey Nah, dapat. Kalau tadi, kalau atas saja ni, awak nampak dia macam apa? Saya nak namakan dia pula. Kalau tadi one drop, yang ni saya namakan dia. Saya dah ada nama sendiri tak apa saya bagi nama lah. Nanti kalau awak bagi nama, tambah Safwan nanti bagi nama bukan-bukan. Okey, saya nak namakan dia ni sebagai cermin mata. Satu cermin mata dia, satu dia punya gelas dia besar, satu kecil. 140, 125. Okey, saya namakan dia cermin mata konsep ni. Konsep yang kedua cermin mata. Ini garisan garisan bertangent dengan dua bulatan. Okey, secara luar. Namanya cermin mata. Kaedah cermin mata dia, sambungkan A pergi ke B. Okey, buat tengah dia titik pusat, bahagi dua, dapatkan ni. Dapatkan separuh bulatan. So, 40 tolak dengan 25. Besar tolak kecil. Letakkan dekat pusat yang besar. Tandakan dekat kena dengan separuh bulatan tersebut. Dapatlah titik tu. Sambungkan titik sampai ke lilitan bulatan. Dapatlah titik tangent. Dah dapat titik tangent ni. Selarikan dia dengan melalui pusat sini. Dapatlah nada titik tangent. So dapat dua titik. Buatlah garisan. Okey. Sekarang ni kita nak tengok pula yang keempat.
bina satu garisan bertangen. Okey, satu garisan bertangen kepada dua bulatan yang menyentuh secara dalam. Okey, dia menyentuh secara dalam. Menyentuh macam ni lah garisan ni. Kat sini. Satu titik tangen kena cari sini, satu titik tangen kat sini. Macam mana nak cari? Ataupun dia boleh jadi macam ni pun boleh. Kat sini tak boleh. Tapi saya nak cari dia macam ni. Titik tangen dia. Kalau dia tanya macam ni, kita cari macam ni lah. Kalau dia tanya garisan. Okey, sama juga. Step pertama dia, sambungkan garisan B dengan A. Sambungkan B dengan A. Okey, sambungkan dia. Okey. Lepas tu bahagi 2. Buka besar sikit. Buat kat Cikgu, atas. kertas. Apa dia? Tak nampak kertas ke atas. Tak nampak. Tak nampak Okey, macam ni nampak? Okey lah. Okey. So, tandakan di atas, tandakan di bawah. Lepas tu letak pula dekat B. Tandakan di atas, tandakan di bawah. Okey, lepas tu dapat titik pusat dia. Okey. Lepas tu cucuk dia. Buat separuh bulatan. Okey. Buat separuh bulatan macam tu. Abah ada orang tali, Abah ada yang datang Abah. Abah. Ada orang hon. Ya. Janganlah terkejut. Salam. Okey Lepas itu, sekarang ni kalau tadi kita kena tolak, sekarang ni kita kena tambah. Jari yang besar ni berapa? 35 ditambah dengan 25. Jadi 35 tambah 25 jadi berapa ya? 60. Okey. Buka 60 ataupun 6 cm. Cikgu, kenapa kena tambah pula? Sebab yang ni memang tambah. Itu konsep dia. Awak kena hafal lah konsep dia. Okey? Kalau tadi kena tolak. Nanti awak tengok dapat dia punya different dia. Okey? Kunci ke cikgu? Macam nak ditambah ke tolak? Sebab tu saya kata kalau secara luar kena tolak. Secara dalam, sebab ini kan awak tengok nombor 3 dengan nombor 4 lain sikit kan. Bezanya adalah luar dengan dalam. Okey? Kalau dikata secara dalam, kita kena tambah. Okey. So kita tambahlah 60 35 tambah dengan 25 jadi 60. Macam mana nak tahu luar, macam mana nak tahu dalam cikgu? Dia bagi soalan. Nanti awak tengok nanti. Awak dori. Awak kena faham dulu dia punya ni Kalau dalam kena tambah. Kalau luar kena tolak. Okey Kena ingat dulu. Kalau nak buat ni macam ni. Kalau nak secara dalam, okey kita dapat ini 60 kan? Okey, kat situ 60. Okey, jadi kita sambungkan dari pusat B kena dengan ni. Okey, dengan yang ditambah ni separuh bulatan tu. So kita dapat satu titik tangen dekat sini. Okey, nak dapat satu lagi titik tangen, kita gunakan dua garisan yang selari. Selari je Saya nak dapatkan lagi satu, saya selarikan dari sini. Dia kat bawah tau satu lagi. Kalau kat bawah jadi saya kena pandai-pandai lah letak dia. Macam mana Sekejap. Tak boleh. Sekejap, saya kena tarik sini ke bawah sikit. Awak nampak lah kot macam mana. Tahu dah kan sekarang nak buat garisan selari kan? Dah pandai dah kan? Okey. So tarik sini. Daripada, sebab yang ni satu kat atas, satu ni kat bawah sebelah sini tau. Sebab itu dapat dalam. Okey. So ni kita bawa ke bawah sini. Okey. So dapat lagi satu titik kat sini. So sambungkanlah titik tangen tersebut. Dapatlah secara dalam dalam. Dia bersilang macam tu. Kalau tadi ni, kalau yang ni secara luar dia kat atas macam tu.
Kalau yang ni, dia bersilang. Ini secara dalam namanya. Okay. So, kalau tadi kita namakan cermin mata, kaedah ni pula saya namakan dia basikal. Sebab saya nampak dia macam palang basikal lah kan. Awak pernah tengok basikal lama-lama dulu? Dia ada palang kan? Patutnya palang dia sambungkan macam tu lah. Tapi tak apa. Dan ni saya menamakan dia basikal. Okay. Kaedah Kalau ni kaedah dalam dia basikal. punya garisan dia bertangan Apa dia? Kalau dalam, dia punya garisan bertangan Kalau dia bertentangan lah. Cikgu macam mana nak buat garisan bertentangan tu cikgu? Okey, tadi garisan ni dah okey kan? Dah buat dah kan? Okey. Ambil pembaris set square awak, letakkan kat situ. Okey, faham. Okey. Lepas tu awak tekan ni satu lagi, awak bagai sebagai landasan dia. Awak tarik turun ke bawah, kenakan ke bawah. Melalui titik pusat ni. Boleh ya? Boleh. Okay, right. Ini basikal. Sekarang ni kita pergi pula seterusnya ya. Okey. Untuk yang ni, nombor 5 dengan nombor 6 saya biarkan untuk awak yang melukis sendiri nanti. Awak tengok dalam buku teks, awak lukis nombor 5 dengan nombor 6. Saya terus nak pergi kepada soalan nombor 7. Ini nombor 7 ni ya. Yang mana soalan ni dia kata, okey, bina satu bulatan yang berjejari 27. Jejari dia 27 mm bertangen di titik R dan menyentuh sebelah luar bulatan. Maksudnya ini titik R. Okey, kita menyentuh di sebelah luar. Kita nak lukis satu bulatan di sebelah luar ni. Kalau saya sambungkan O pergi R, kita namakan dia sebagai titik apa dia? Titik normal, titik pula garis normal. Jadi kita extendkan garisan OR. Okey, daripada titik O dengan pergi ke R, extendkan garisan tersebut. Okey. Panjangkan macam tu. Okey, lepas tu berapakah jarak daripada R nak pergi kepada pusat yang kita nak cari itu? Berapa jarak dia? Nak lukis bulatan, dia kata bina satu bulatan yang berjejari 27. Nak lukis satu bulatan, kita kena tahu jejari dan tahu pusat. Sekarang ni jejari kita dah tahu kan? Sekarang kita nak cari pusat dia. Berapakah jarak daripada R ke pusat itu? 1. Cikgu nampak ada nama 1 kat sini. Ya ke? Wan, berapa jarak dia Wan? Jarak dia ikut 1.7 ke? 27, pandai. Sebab dia kata nak lukis jejari 27 kan? Okey, jadi jaraknya 27. Kita ambil lah 27. Mana ni? 27. So awak semua ambil 27 juga. Okey, 2.7. Suka ini kat dekat sini 2.7. Okey, okey. 2.7 daripada R, tandakan kat sini. Okey. So dapatlah titik P. P merupakan pusat bagi yang kita nak cari. Berpusatkan di situ, letak balik. Okey. Pusat kat situ, jejari dia 27. Lukislah bulatan yang berjejari 27. Sekarang awak kena praktis lukis bulatan ya. Nak gunakan jangka lukis. Jangka lukis saya ni jangka lukis murah aja, ambunya lagi cantik, lagi comel jangka lukis awak. Jadi awak dapat lukis bulatan dengan lebih cantik. Okey. Jadi nak pegang jangka lukis, jangan pegang jangka lukis macam ni. Memang tak boleh nak pusing, kena bukan di hujung dia. Okey, tak pun buat macam tu. Okey, right. So dah dapatlah satu bulatan yang berjari 27 bertangen di titik R, menyentuh sebelah luar. Okey, agak-agaknya kalau misal katalah daripada O, kalau dia bagi jejari ni kat sini, kalau katakanlah jejari ni 27
Ini 27. Jadi berapakah jarak O pergi ke P? 27 campur dengan 25 kan? Itu jarak dia lah. Tapi sekarang dia dah bagi titik R. Jadi kita tahu ni. Okey, sekarang ni kita pergi pula kepada nombor 8. Okey, dia ini adalah bulatan ya. Bulatan yang bertangen dengan satu bulatan lagi. Jadi satu bulatan yang mana jejarinya 25 bertangen dekat S dengan bulatan ini yang diberi. Menyentuh secara dalam. Jadi kita nak buat satu bulatan kat dalam ini. Okey. Cara dia titik daripada O ni, O pusat bagi bulatan yang diberi tu, pergi ke S. Perlu kita extend ke? Kalau nak extend lah. Tetapi dia punya pusat bulatan yang kita nak lukis adakah di sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Okay, saya nak tanya sekejap dulu. Muhammad Afiq. Muhammad Afiq. Ya. Okay, Afiq. Saya nak lukiskan, saya tahu bahawa jejarinya 25. Jari 25 saya buka 25 letak dekat S. Saya nak letakkan di sebelah kiri ke di sebelah kanan pusat dia? Ini pilihan dua je, dua pilihan. Tak boleh letak atas dan bawah. Kiri atau kanan? Kanan kot. Pusat dia. Ha? Kanan Kita kot. nak buat dia menyentuh sebelah dalam. Kita nak buat bulatan ni duduk sebelah dalam. Pusatnya duduk di kiri atau kanan? Kiri. Kiri, okey, pandai. Okey, ambil 25. Okey, ambil 25, 2.5. Okey. Letakkan dekat S, tandakan di sebelah kiri. Okey, dapatlah pusat dekat situ. Ini pusat P. Letak kat P balik, dekat pusat P. Ambil jari dia 25. Okey. So, buatlah satu bulatan. So, ini adalah bulatan yang bertangen dengan satu bulatan lagi di sebelah dalam pada titik S. Okey ya? Ini bulatan bertangen dengan satu bulatan. Kalau tadi garisan bertangen dengan satu bulatan dan garisan bertangen dengan dua bulatan. Okey. Okey ya. Sekarang ni kita nak bulatan bertangen dengan bulatan. Okey, kita nak buat satu bulatan bertangen dengan dua bulatan. Kan tadi cikgu kata objektif kita yang pertama tadi garisan dengan bulatan. Garisan dengan dua bulatan. Okey, sekarang ni tadi bulatan dengan satu bulatan. Sekarang ni pula satu bulatan dengan dua bulatan. Okey. Kita tengok Dia kata bina satu bulatan berjejari 75 yang menyentuh di sebelah dalam bulatan A dan bulatan B. Okey saya tunjukkanlah apa yang dimaksudkan dengan di sebelah dalam. Mana pensel saya? Okey, saya tunjukkan kat sini sikit. Okey. Saya ada ni bulatan. Okey, saya tulis kat sini . Ni bulatan 15 kecil. Nampak Nampak Ini bulatan 20 kat sini. Okey, dia kata bina satu bulatan 75 yang menyentuh di sebelah dalam. Maksudnya saya nak buat satu bulatan 75 ni, 75 dia punya ni, dia menyentuh di sebelah dalam. Kat sini satu, kat sini satu. Sekarang ni saya nak cari titik tangen ni. Macam mana cara dia Okey. Kalau kita tengok kita nak lukis bulatan, kita kata kita kena dapat tahu dia punya pusat dan juga jejari. Jejari kita dah ada ke belum? Dah ada kan? Dah ada, iaitu 75 jejari. Jejari dah ada 75. Sekarang ni kita nak cari pusat. Okey, kita nak cari pusat. Katakanlah ini saya ambil ni, kata tahu kat sini pusat 15 kita tahu kat situ, pusat 20 kita tahu kat situ. Okey Jadi kita kata tadi dia mesti ada normal line kan. Daripada titik tangen nak pergi ke pusat ni dia mesti berserenjang macam tu. Okey, yang ni pun sama juga.
zas macam tu kan. Jadi kita gunakan daripada sini, kita dapatkan satu garis, satu lengkuk. Daripada sini, satu lengkuk. Okey. Sekarang, berapakah jarak daripada, ini pusat, ini A pusat A ni adalah 15. Pusat 15 ni. Okey, berapakah jarak daripada A ni, pusat A ni, pergi ke pusat yang kita nak cari? Kalau jarak ni berapa ni? Jari ni. Saya nak tanya dulu sekejap. Syakir, ada kan Syakir? Syakir? Syakir ada Syakir? Ada. Darwish? Ha? Ada. Ada. Okey, berapakah jari yang dia minta? 75 kan? 35. Syakir? 35. Betul kan? Okey, 75. Yang ni sama tak? 75 juga kan? Panjang ni kan? Kalau buat bulatan. Okey, Jani kat sini jarak dia bagi 15. Berapakah jarak dari sini pergi ke P? Daripada A pergi ke P. Kalau ini 15. Kalau P pergi ke titik, katakanlah titik O ni, titik O, P pergi ke O hujung ni 75. Tapi sedangkan yang ni 15. Berapakah jarak daripada A pergi ke P? 75 tolak dengan 15. Berapa? Berapa ya? 0, 7 kali. 6? 60 kan? Betul tak? 60 kan? 60. Okey. 60. Jadi jarak ini 60. Manakala pula yang ni 75 tolak dengan 20. Berapa jarak dia? 75 tolak 20 jadi 7 tolak ni 55. Betul tak? Betul. Okey. So jarak di sini 55. So sekarang menggunakan benda yang kita tahu tadi tu. Okey, awak buka 60 dulu satu 60. Buka 60 ataupun 6 cm. Awak kena cucuk dekat mana? Nak kena letak kat mana? Letakkan dekat A kan? Letakkan pusat A. Awak buat satu lengkuk. Okey. Kita tak tahu lagi pusat dia kat mana, tapi kita buat lengkuk dulu. Manakala buka pula 55. Kat 55. Awak kena buat betul-betul lah jarak dia, kalau tidak tak dapat. Okey. Letakkan dekat ni. Okey, tandakan. Nampak pertemuan lengkuk tersebut, kita nama ada satu titik, ini adalah titik pusat dia. Okey. Jadi daripada pusat ini awak sambungkan, awak dapat normal line sambungkan ke pusat A. Zas terus macam tu. Daripada pusat ni sambungkan ke titik B. Zas dapat macam tu. So awak dapat satu titik tangent kat sini, satu lagi titik tangent kat situ. Okey. Gunakan balik yang kelukis. Okey, buka. Tengok, kena tak? Oh, kena, okey. Kena, barulah awak lukis lengkuk dia. Ini. Tapi kalau awak nak buat bulatan tu secara besar terus pun tak apalah. Tapi yang kita nak lengkuk ni je. Lengkuk dari sini ke situ. Okey, ni satu titik tangent. Satu lagi titik tangent dia. Okey? Nampak ya? Ini satu bulatan yang berjejari 75 menyentuh di sebelah dalam bulatan A dan bulatan B. Sebelah dalam. Okey, konsep ini saya namakan dia Doraemon. Doraemon. Okey. Boleh bawa tak? Boleh ikut tak? Setakat ni. Boleh ya? Sebab saya nak tahu juga. Apa beza dia dengan tadi tu? Dengan cermin mata. Apa beza dengan cermin mata? Yang ni di sebelah, menyentuh di sebelah dalam. Tapi dia macam, kalau cermin mata tadi, ini kita namakan garisan di kat luar kan? Okey, tapi yang ni kita namakan dia menyentuh di sebelah dalam.
Okey. Faham Kalau untuk Doraemon, bulatan. Okey. Kalau cermin mata, garisan. Okey. Cermin mata ni garisan. Satu garisan dengan garisan bersentuh macam ni di luar. Tapi ini bulatan di dalam. Lain lain tu, nampak beza. Tadi garisan kita kena buat dia punya tu. Nah ni bulatan. Okey. Kena cari titik pusat. So sekarang ni kita pergi kepada yang ke-5. Nombor 10 tapi saya konsep yang kita dah belajar tadi. Mula tadi apa tadi? Ingat balik. One drop, basikal, cermin mata, Doraemon. Okey. Ada 4. Saya nak ajar 7 ni yang penting. 7. Okey. Seterusnya, kalau kita nak bina bulatan juga tapi menyentuh di sebelah luar. Jadi saya ada bulatan, 2 bulatan, iaitu bulatan besar ni, satu lagi bulatan kecil ni, dan kita nak buat satu bulatan yang menyentuh sebelah luar macam tu. Okey. Okey Jadi jarak dari sini, kalau nak dapat ke pusat sini, kita kena apa? Katakanlah ini jarak ni 25, kalau kat sini pun 25. Jadi kita kena tambah. Begitu juga dengan ini. Jarak di sini, kat sini 15, yang ni 25, tambah. Okey Jadi nak dapat kita letak kat sini, kita pusat sini kita tahu, kita letak buka jangka lukis. Okey, jadi kita buka jangka lukis kita. Satu, dia punya jaraknya adalah berapa tu? Mana jangka lukis saya? Okey ni. Mana pembaris? Baris ni. Okey. Berapakah 25 tambah 25? 50. Senang. 25 tambah 25. 50. 50. Ambil 50. Okey, letakkan kat sini. Tandakan. Okey, buat satu lengkuk. Okay. Lepas tu pula, satu lagi. 25 tambah dengan 15. Jadi, 50 25, 25, 50. 40. Okey, yang ni pula 40. Okey, dapat pusat dekat sini. Okey, kita sambungkan pusat ni ke pusat tu. Okey, kita sambungkan pusat P dengan pusat B. Okey, dah dapatlah dia punya titik tangen dia. Okey, satu titik tangen di sini, satu lagi titik tangennya di sini. Okey. Ambil balik jangka lukis, letakkan kat situ, buka, pergi ke titik 1 ataupun pergi ke titik 2. Dia mesti menyentuh Kalau dia melalui ataupun dia tak kena tu salah. Okey, dia menyentuh. Okey, right, menyentuh. Tak berapa kena. Okey. So, buatlah bulatan yang bertangen di sebelah dalam. Okey. Yang ni saya namakan dia, kaedah ni saya namakan dia, apa awak rasa nak namakan? Agak-agak awak saya namakan apa ni? Siapa yang boleh namakan atau agak-agak? Alia, Nur Alia Syuhada. Agak-agak cikgu namakan apa? Agak je lah kan. Kalau awak tengok ni, macam apa ni? Macam apa? Saja je lah bubuh nama. Kalau tadi macam Doraemon sebab saya nampak mata Doraemon. Kalau ni saya nampak macam telinga Mickey Mouse. Boleh ke kita namakan dia Mickey Mouse Boleh lah kan? Boleh. Saya namakan dia Mickey Mouse lah. Okey, ni Mickey Mouse. Okay, right. Okay,
Cikgu rasa kita dah ada belajar 5 ya. Iaitu pertama tadi one drop, yang kedua basikal, yang kedua tadi cermin mata, basikal, Doraemon dengan Mickey Mouse. Okey, cikgu tak nak awak macam masa pening kepala kan. Patutnya kita ada lagi tau, ada lagi 2. Tapi cikgu tak nak lah. Yang ni cikgu cuma satu garisan bertanjeng dengan satu bulatan, iaitu one drop. Satu garisan bertanjeng dengan 2 bulatan secara luar, namanya cermin mata. Satu garisan yang bertanjeng dengan dua bulatan secara dalam, kita namakan dia basikal. Yang Doraemon ni pula satu bulatan bertanjeng dengan 2 bulatan secara dalam. Kalau Mickey Mouse, satu bulatan bertanjeng dengan 2 bulatan secara luar. Okey. Oleh itu, kita pergi terus kepada latihan nombor 15. Okey, semua tengok buka nombor 15. Saya nak tengok, saya nak uji balik apakah konsep yang kita gunakan. Nombor 15. Semua tengok nombor 15? Semua ada? Semua ada nombor 15? Ada. Ada, okey, right. Sekarang ni kan, awak tengok nombor 15, dia kata Raja satu menunjukkan pencontoh. Macam ni lah soalan dia. Ini soalan mudah lah, jarang lah nak keluar. Tapi kita nak buat latihan mula-mula, kita akan gunakan yang mudah dulu lah, baru kita pergi yang sukar. Okey, so kalau yang ni, kita ada bulatan. Dia bagi dah titik P ni kat sini kan. Titik P tak nampak dalam saya. Terlampau ni sangat. Okay, ni nampak titik P kan? Okay, ni titik P, manakala ini adalah titik Q. Kalau kat sini titik P, saya nak buat bulatan. Satu bulatan. Kita tahu pusat. Dia jari dia berapa? 35. 35. Okey, bagus. Tak perlu saya panggil lagi, orang dah jawab. Bagus. Jadi, kita buat berpusatkan di P, jari dia 35. Kita buka 35. Okey, buka 35. Okey, right. Pusat dia kat sini. Okey, kita dapat satu bulatan yang berjejari 35. Okey, right. Macam tu ya. So, sekarang ni Q pula. Berpusatkan di Q. Berapakah jejari dia? 25. Okey, kita buka pula. 25. Buat jejari. Buka, buat bulatan yang berjejari 25. Okey. Pusat kat sini. Buat satu bulatan. Nak hitamkan terus pun tak apa, tak hitam pun tak apa. Okey. Dah dapat dah satu bulatan yang berjejari ni. Okey, sekarang ni cuba awak tengok nak buat garis AB. AB Okey, kita ada dah belajar 3 konsep Pertama, one drop. 3 konsep pula, kita dah belajar 5. Kedua, cermin mata. Ketiga, basikal. Keempat, Doraemon. Kelima, Mickey Mouse. Okey, kita ada 5 konsep. Untuk garis AD, awak tengok balik 5 konsep tu. Guna basikal. Okey. Saya nak gunakan kaedah apa? Basikal. Basikal, yes, pandai. Awak gunakan kaedah ini basikal. Manakala pula CD. Awak nak gunakan kaedah apa? Cermin mata. Cermin mata. Okey, awak dah pandai pilih Awak dah pilih dia punya konsep. Satu basikal, satu cermin mata. Kalau tak ingat, awak boleh rujuk balik kaedah basikal macam mana. Okey, kaedah cermin mata macam mana. Kalau ingat, terus buat. Okey, kita buat sama-sama dengan cikgu Untuk kaedah basikal, bagaimanakah step pertama yang kita kena buat? Okey, cikgu nak tanya. Panggil orang lain lah pula. Siapa lagi ada?
Amirul. Amirul Afiq. Amirul Akil Amirul dan Amirul? Ada. Amirul apa? Ada lah. Okey, Amirul. Macam mana step dia? Tak apa, sambil-sambil awak tengok balik nota awak tadi tu. Awak kan kalau boleh awak buat nota macam cikgu buat. Okey, step pertama, sambungkan pusat ke pusat. Cikgu tak tahu kat mana pusat cikgu. Sambungkan pusat pusat P dengan pusat Q. Sambungkan pusat ke pusat. Lepas tu bahagi dua garis yang kita sambungkan tu. Okey, bahagi dua. Tandakan di atas, tandakan di bawah, letakkan pula dekat P, tandakan di atas, tandakan di bawah. Okey, lepas tu kita dapat macam tu, bahagi dua. Okey, lepas itu berpusatkan di sini. Jari dia pergi ke P ataupun pergi ke Q. Buatlah dua-dua sekali. Awak buat kat atas dengan buat kat bawah. Sebab kita nak pakai dua-dua kali. Kat atas nak pakai mata. Yang ni nak pakai untuk basikal. Okay, kan kita buat basikal dulu. Okey. Kita nak tahu kita punya satu sebelah sini Kan titik A di sebelah sini kan? Bukan sebelah atas kan? Titik A kat sini. Manakala titik B dia kat sini. Okey. Kalau saya letakkan dekat P, berapakah jarak yang kita nak dapat? Kan kalau basikal kita kena tambah kan? Betul tak? Betul. Tambah. Tambah 35 tambah dengan 25 jadi berapa? 60 kan? Okey, buka 60. Kalau awak dekat kelas senang, saya panggil je awak datang buat dekat visualizer saya tu kan. Ini tak dekat kelas. Awak dekat rumah saya pun tak tahu awak buat apa. Okey, tandakan. Buka 60, tandakan dekat separuh bulatan tu. Okey, dapat kat sini. Inilah. Kalau cikgu kalau awak pembahagi dua tadi awak besarkan lagi, dia mungkin dapat kat tempat lain lah kan. Yang ni, ini kat sini. Okey. So, sambungkan. Sambungkan daripada pusat pergi ke titik yang tadi 60 tadi tu. Okey. Lepas tu awak gunakan dua set square. Awak bawa selarikan dia, tarik melalui pusat tu. So awak dapat lagi satu titik. Ini titik A di sini, titik B di sini. So sambungkan A dengan B. Titik A dengan B. Dapat tak? Ini satu basikal kan? Okey. Untuk cermin mata D dengan C. Okey, saya nak panggil seorang. Nak buat macam mana? Dah buat dah separuh bulatan. Sekarang ni nak buat macam mana pula? Okey. Aiman Husni. Mana Aiman? Ada tak Aiman? Aiman Husni? Aiman Husni? Aiman? Yahoo! Tari ya? Cikgu, yang Q tu memang cikgu tak payah tambah, yang bahagian Q tu memang cikgu tak payah tambah untuk B tu. Sebab nak dapatkan B saya dah dapat. Okay, tapi kalau saya nak gunakan tambah boleh juga. 60 juga saya ambil. Saya letak kat sini, saya dapat kat sini tu. Sama juga garisan dia. Tapi saya gunakan yang ni. Okay, yang ni saya selarikan. Dapatlah. Oh, saya cari yang ni dulu. Okay ya. Dan Okay, sekarang ni nak dapatkan DC tau, CD. Saya nak dapatkan garis CD. Kita gunakan tadi dah tahu kata cermin mata konsep dia. And then kita kata kalau cermin mata step pertama kita sambungkan ni dapat separuh bulatan ni kan. Okay, sekarang ni dah dapat separuh bulatan ni. Konsep nak dapatkan titik D ni macam mana? Ingat tak lagi? tolak ke? Tolak. So 35 tolak dengan 25. Berapa dia punya ni? 1 cm. 1 cm. Okay, ambil 1 cm. Ambil 1 cm. Kecil lah 1 cm ni.
Letakkan dekat titik P. Okey, letakkan dekat titik P. Kenakan dengan separuh bulatan tu. Nampak tak dia punya bersilang je kat sini ni? Okey, so sambungkan daripada titik P pergi kat titik persilangan tersebut. Okey, awak dapatlah titik D yang bersilang dengan separuh dengan bulatan tu. Kat sini. Dapat titik D. So awak gunakan selarikan dia. Macam mana selarikan dia? Okey, sini. Awak bawa ni, takkan macam ni. Dia macam cara nak buat dia kan. Boleh buat kat sini, boleh buat kat sana. Okey. Ni, biasa ni. Buat betul-betul selari. Okey, tarik melalui pusat. Sekali lagi. Dia dah lari. Tekan, tarik, selari. So, awak dapat kat sini. Ni dapat titik C. Okey. Cikgu. Macam mana cikgu tahu mana tempat titik bersilang dia? Ya, kenapa? Yang D tu macam mana cikgu tahu tempat dia? Yang ni separuh bulatan nak buat kan? Separuh bulatan nak buat. Ambil tadi 35 tolak dengan 25 jadi 10. Buka 10 ataupun 1 mm, 1 centimeter. Kenakan dekat dengan, kena bersilang dengan separuh bulatan. Kat sini kan? Lengkuk ni, yang awak buat ni. Faham. So dah dapat tu, tariklah. Lepas tu selarikan, zerut, selarikan. Pam, dapat titik C. Dapat titik C dengan titik D, sambungkan dia. Okey. Dah sambungkan dia ni. Sekarang tibalah masanya untuk menghitamkan nak dapatkan objek ni macam tu. Okey, letakkan dekat Q. Okey, buka balik. Saya tak tahulah dapat ke tidak ni. Kadang-kadang. Okey. So, hitamkan ini sampai ke titik B saja. Hitamkan dia sampai titik B. Dapat satu lengkuk. Manakala yang bulatan 35 pula. Ni daripada D. Hitamkan sampai ke titik A. Daripada D. Awak nampak dia macam garisan ni dia terus je. Macam smooth je patutnya awak buat. Dia kenakan. Dapatlah bentuk yang kita nak cari tu kan? Okey, boleh? Dapat kan? Boleh, dapat. Okey. Ini baru 5 konsep kita belajar. Okey, kita tengok pula. Kali ni kita nak analyse je. Nanti awak buat kemudian. Saya analyse saja. Soalan nombor 16. Tengok 16 Okey, saya list out juga apa yang kita dah belajar tadi, konsep kita dah belajar. Okey, pertama tadi 16. Kejap sikit. Dia dah bagi 3 pusat kan? Titik pusat dia bagi 3 dah, iaitu R, P dan Q. Okey, kita dah belajar 1 drop. 2 cermin mata. 3 basikal. 4, kalau saya buat 4 kat situ tak nampak. 4 Doraemon. Doraemon. Ni gunanya nak menulis tak kerti. 5 Mickey Mouse. Okey. Sekarang ni kita tengok dia dah bagi bulatan. Okey, cara pertama awak buat bulatan lah. Okey, saya conteng-conteng dululah sebab kita nak dapat idea je Okey, titik P kat sini, titik Q kat sini, titik R kat sini. Okey, bulatan ni berapa jari dia? Bulatan ni berapa jari dia? Dekat P, kalau berpusatkan di P berapa jari dia? 25. Okey, berpusatkan di P, awak lukis satu bulatan 25. Ya, cikgu lukis je secara lakaran je 25. Dekat R ni pula 20. Okey, ni 20 je jari. Bukan 35. 20. Betul. Manakala Q pula 35. 5. 35. Okey, right. Okey, sekarang ni awak tengok P dengan R.
Dia ada satu lagi bulatan. Yang ni bulatan ni. Dia bertangen dengan dua bulatan tu secara apa? Secara dalam. Yang ni kaedah apa yang kita nak gunakan ni? Doraemon. Doraemon. Okey, nampak macam Doraemon ni mata dia kan? Mata dia 2 biji. So, kalau kita nak tahu, ini dia punya jejari ni 95. 5. Abah, boleh tak Abah kalau ni? Abah. Padahal dia jadi 95. Okey, 95. maksudnya- Okey. Kalau 95 dia punya jejari kita nak lukis ni jari 95. Kalau sini, dari sini 95 kita nak dapatkan satu garisan kan? Satu lengkuk yang 95. Kita tahu kat pusat dekat sini, berapakah jejari dari sini pergi ke sini yang kita nak cari ni? Ke Kalau Q ke? sini 95, dari sini 95 tolak dengan 20. Jadi 75 kan? Okey, betul kan? Manakala dari sini pula, berapa jejari dia? Kalau dari sini ke sini, dia punya 75. Kalau ini, yang ni ke sini, 25. Berapa kali ini ke sini? 95 tolak dengan 25. Jadi 70. 10. Okey. So, buka 70, awak buat satu lengkuk. Awak buka 75 dari kat sini, letakkan ini, dapat satu lengkuk. Dapatlah pusat dia. Okey, berpusatkan di situ, awak buatlah jari, dapatlah lengkuk dia. Okey ya? Cikgu lukis saja secara ni. Nanti awak lukis betul-betul. Okey, nak buat lengkuk. Cikgu, jadi cikgu nak cari titik pusat dia perlu tolak dua jejari dari tolak jejari Doraemon tu dengan jejari satu bulatan tu, lepas tu jejari satu bulatan tu dengan jejari Doraemon tu, lepas tu dapat titik pusat dia. Yes. Kalau Doraemon R besar bukan R yang nak dicari, R dicari tolak dengan R yang kita ada. Okey? Kalau Doraemon. Okey, R nak cari. R carinya 95 kan? Nak dapat pusat ni kan? Okey, tolak. So sekarang ni dapatkan lengkuk CD ni pula. Lengkuk CD ni. Lengkuk CD ni kita tahu satu bulatan yang bertangen dengan dua bulatan secara luar ni. Ni nama apa? Konsep apa nak pakai ni? Mickey Mouse. Mickey Mouse. So nak dapat pusat kat sini, kita nak tahu pusat dia kan? Jari kita tahu 36 kan? Jari dia 36. Jari dia 36, katakanlah pusat dia kat sini. 35. 35 sorry, 35. Okey, kita tahu dia punya garis normalan dia macam ni. Dari sini, ni 35, ini 35 juga. Okey. Manakala dari sini pula, ini berapa? Ini 25, ini 35, ini 25. Okey, so dari sini awak buka berapa? 25 tambah dengan 35. Jadi 60. So letak kat sini 60, buka 60, tanda satu lengkuk. Buka kat sini pula 35, 70. Satu lengkuk. So dapatlah. Doraemon tolak. So dapat lengkuk. Macam tu lengkuk dia kan. Dapat lukis. Ini Mickey Mouse. Okay. Kalau yang ni pula, macam mana pula? Yang ni. Yang tu, kalau tengok kalau 75 tu dia kalau pusing dia dah dekat ni Q, pusing lagi dekat R. Kalau tengok macam ni macam siapa Macam siapa? Yang ni kejayaan nak kena fikir dulu. Kalau dia bulat, dia dekat Q tu, lepas tu pergi kat R. Lepas tu kalau dia ada F dengan ada kat E. Dekat E. Lepas tu pergi F. Kalau tengok kan rasanya macam mata kot. Okey. Dia kalau dekat E, dia adalah, dia tak ada cermin mata, dia lengkuk. Bulatan ni, bulatan. Kalau satu bulatan yang bertangen dengan satu bulatan di luar, satu bulatan di dalam. Jadi one kat drop. sini, mana ada one drop? One drop garisan dengan bulatan. One drop. Kalau cermin mata, bulatan, garisan dengan dua bulatan. Ini cermin mata. Kalau basikal pula, bulatan dengan bulatan, satu garisan. Kalau Doraemon, bulatan,
dengan bulatan ni Doraemon. Secara ni. Kalau Mickey Doraemon lah. Mouse bulatan dengan satu bulatan. Doraemon lah. Okey, yang ni dekat F Doraemon. Kat sini awak kena tolak. Tapi kat sini Mickey Mouse. Satu telinga Mickey Mouse, satu mata Doraemon. Dari sini awak kena tambah, dari sini awak kena tolak. So akan dapatlah dia punya ni. Satu tolak, satu tambah. Satu tolak. Sekejap. Jadi ni gabungan Doraemon dengan Mickey Mouse ke? Ya, gabungan dua. Okey, boleh? Kejap. So, yang Q ni, yang E ni apa tadi? E ni? Kalau E ni E Mickey ni, Mouse. Mickey Mouse. Bukan. Kalau kat E ni, dekat sini, kat pusat ni awak kena tolak. Sekejap, Tolak bukan. dengan 75, Yang E ni apa tolak ni? dengan 35. Yang E ni Mickey Mouse. Tak. Yang E bukan. tu Doraemon. Yang Dekat F F tu tu Mickey Mickey Mouse. Mouse. Ya. Oh. Okey, boleh? Oh, okey. Betul. Jadi yang Okey, dari Q tu, dari Q ke dari E kan? sini awak kena tambah daripada R. Tambah 20 tambah 75, 95. Pak dapat kat sini. Yang ni pula 75 tolak dengan 35, 40. Pak kat sini. So dapatlah pusat dia. Okey, faham. Dah. Ambil tarik situ. So dari sini gitu. Gitu. Macam tu lah. Jadi apa hasilnya last? Dah habis dah. Dah habis lah. Awak nanti Apa awak buat hasilnya? ni 16. Tapi kalau contoh lah, contoh cikgu. Walaupun dia ni comot sikit. Siapa nak tengok? Awak ada contoh awak? Siapa yang dah buat? Ada yang dah buat? Saya punya contoh comot. Tak apa, nak tahu je. Okey, inilah contoh yang saya buat ni. Okey, sekarang ni tengok sekejap nombor ni. Ada lagi berapa minit lagi Sekarang dah pukul apa dah? Sekarang pukul, nak 3 minit lagi habis kelas. 3 minit. Okey lah, tak apalah. Saya wrap up dulu. Okey, nanti ni kita buat ni. Okey, saya buat dia punya conclusion dia. So hari ni kita ada belajar 5 konsep utama ni lah. Yang mana tadi saya kata one drop, satu garisan bertangen dengan satu bulatan. Okey, cikgu lukiskan kat sini lah one drop apa semua tu Cikgu buat kat sini. One drop, satu garisan. Okey, dia melalui satu titik kita nak buat ni. Okey, ni adalah one drop. Kita nak dapatkan dia. Okey, kita sambungkan, dapat tengah. Dapat dia punya ni. Okey, di sini titik tangen dia. Ini one drop Okey, kalau cermin mata pula, kita ada 2 bulatan yang bertangen secara luar. Kaedah dia sambungkan pusat ke pusat. Okey. Ni buat separuh bulatan. Okey, kalau dia punya pusat sama. Kalau jejari dua-dua ni sama, apa jadi kepada ni? Saya tanya awak. Katakanlah ini 35, ini 35. Jadi titik yang awak ni adalah kat sini lah kan? Kat sini, macam nak awak sambungkan? Sambungkan 35 tolak 35. Dia dapat kat sini lah kan? Kosong. Macam mana nak sambung kosong? Kalau kosong maksudnya samalah selari. Selari. Maksudnya dia apa? Dia garis lurus. Okey, dia garis lurus dia dekat kuadran lah, dekat kuadran dia. Okey, contoh ni bulat, sama bulat kan? Dia dekat kuadran dia lah, kuadran ni terus lari tegak macam tu. Okey, boleh faham kalau dia sama. Okey, cermin mata lah, betul-betul cermin mata. Okey, kalau satu lagi basikal, bulatan dengan bulatan dia secara ni. Okey, bulatan. Kalau ini adalah garisan dan bulatan. Okey, dia ada 3 konsep iaitu one drop, cermin mata dan juga basikal. Okey, yang ketiga pula, yang seterusnya pula adalah kalau kita ada bulatan dengan bulatan. Okey, bulatan, ada 2 bulatan bertangen secara dalam. Ini kita namakan dia Doraemon. Okey, yang ni pula 2 bulatan bertangen secara luar.
Ni Mickey Mouse. Okay. Jadi awak punya aim awak nak cari hidung Doraemon. Hidung Doraemon nak cari. Okay, kita tahu kalau ni daripada sini kita tahu dia jarak ni adalah ni berapa jarak dia. Jadi dari sini tolak dengan jejari ni. Kita daripada sini kita ambil tolak dengan jejari ni. Dapatlah. Dah dapat, kita nak cari dia punya distance ni berapa, dapat pusat dia ni ya. Kalau ni pula dari sini dengan sini kita dapatkan berapa jejari dia. So yang ni X tambah dengan Z, Z tambah dengan X, yang ni Z tambah dengan Y. Faham Faham. Okay, right. So itu sajalah kot daripada saya, ada persoalan. Jadi untuk hari ni awak cuma perlu lengkapkan soalan nombor 16 dan